إلهي لست للفردوس. بسم الله الرحمن الرحيم. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, masih kita bicara berkaitan dengan beberapa sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam sifat 20 di dalam kalimah la ilaha illallah itu ada beberapa sifat. Di dalam sifat itu dibahagikan pada kalimah la ilaha illallah yang tertentu. Yang kata yang tertentu itu adalah kalimah la ilaha illallah, 4 kalimah. Jadi tiap-tiap kalimah, salah satu daripada 4 kalimah itu ada sifat-sifat yang diwajib bagi Allah Ta'ala masing-masing pada kalimah, 4 kalimah tu. Yang kita duk bilang dulu sebelum kita nak berkait, kita pergi kepadanya kalimah la adanya 5 kalimah, betul? Dan kalimah ilaha adanya 6 kalimah, ya. Dan kalimah illa adanya 4. Dan juga kalimah Allah adanya 5. Jadi kita duduk hujung-hujung berkenaan dengan sifat 20 habis dah, tetapi buat atas dasarnya buat kesimpulan berkaitan dengan sifat 20. Jadi yang kita tangguh pada minggu lalu, 2 minggu lalu lah, ialah bahas berkenaan dengan sifat 20 di segi katanya kenapanya 5 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ada pada kalimah la. Ingat, betul tak? Jadi fardu takdir ulama yang mengarang kitab, dia catat dobit dia dalam kitab, dia kata kenapa dia buat soalan bagi kita untuk kita memahami di segi kalimah la ilaha illallah. Kenapa ulama letakkan 5 sifat pada kalimah la? Kenapa dia tak pergi duduk di kalimah ilaha? 5 kalimah tu mana? Cuba kita bilang dulu 5 kalimah. Maksudnya 5 sifat yang ada pada kalimah la ialah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, situra. Baik. Jadi di situ kalau kita bahas di situ, dia ada 5 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi 5 sifat tadi tu kenapa ulama letakkan pada kalimah la? Tak letak kepada kalimah ilaha, tidak letak kepada kalimah illa, tidak letak kepada kalimah Allah. Ulama tolong letakkan nama baginya ialah di situ kena kepadanya, orang panggil apa dia? Martabat zat. Atas dasar apa dia tu? Orang panggil la ta'yin. Itu nama dia. Kenapa 5 kalimah tu duduk pada kalimah la? Maksudnya kenapa 5 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bilang 5 tadi tu, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi. 5 itu kenapa ada pada kalimah la? Ulama katanya di situ adalah martabat zat, tu nama dia. Martabat zat la ta'yin, tu nama dia tu. Jadi bahasa Melayu kita terjemah daripada martabat zat la ta'yin. Martabat tu di segi maksud bahasa kita darjat lah, pangkat lah. Zat tu kena kepada diri Allah sendiri yang berzat. La itu bahasa Melayu tiada.
ta'yin nyata. Maksudnya campur la ta'yin tu tiada nyata. Nampak? Jadi 5 sifat tadi tu yang kita bilang wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih tadi, 5 itu duduk pada kelimah la ialah duk bicara martabat zat tidak nyata. Jadi apabila martabat zat yang tidak nyata, cuba kita buat kajian. Wujud bahasa Melayu bunyi dia ada, betul. Nyata dak Allah Taala ada tu. Di segi mata kasar kita lah, bukan di segi ilmu kita. Kalau buat bandingan dengan ilmu kita mengaji, nyata kata Allah Taala ada, tu di segi ilmu. Kalaulah kita tengok dengan mata tu, nampak ke tidak? Tak nampak. Kita panggil la ta'yin. Tidak nyata. Sedia Allah Ta'ala itu nyata ke tidak? Tak tahu sedia dia tu macam mana. Tak boleh nak menyatakan. Baqa' kekal dia. Kekal dia tu pun tak nyata. Kita tak boleh nak bezakan di antara. Melainkan beza dengan sifat makhluk tu. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsih pun, mukhalafah pun sama. Jadi di sini itulah ulama letakkan kata di dalam kalimah la ilaha illallah dia bagi berapa martabat. Ingat tak? Dalam kalimah la ilaha illallah bicara berkenaan dengan sifat 20, dia bagi 3 martabat. Ingat ni 3 martabat. Kalau tak silap saya ni, yang ni saya tak pernah bagi ni. Ulama sebut 3 martabat. Maknanya martabat yang pertama ialah kena kepada martabat zat. Boleh tulisnya kan, nak tulis. Martabat zat. Tak apa. Yang kedua ialah martabat apa dia? Martabat sifat. Yang ketiganya ialah martabat asma'. Itu 3. Yang pertama martabat zat, yang kedua martabat sifat, yang ketiga martabat asma'. Nampak? Jadi 3 itu martabat duk bilang pada kalimah la ilaha illallah yang ada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Nampak? Jadi martabat zat tadi tu yang mana? Kita pergi awal-awal tadi. 5 sifat tadi. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih. Baik. Jadi 5 tu tadi tu ibarat saya tanya balik, wujud tu duduk pada sifat apa dia? Daripada sifat nafsiyah ke salbiyah ke ma'ani? Sifat wujud duduk dalam sifat nafsiyah ke salbiyah ke ma'ani ke maknawiyah? Ialah duduk pada nafsiyah. Betul? Jadi nafsiyah satu sifat dah tu termasuk dalam sifat apa? Termasuk dalam martabat zat. Ingat tak tadi? Slow-slow ya. Slow. Tenangkan. Tenang dulu Sebab martabat di dalam kalimah la ilaha illallah tadi bagi 3. Betul? Martabat zat, martabat sifat, martabat asma. Awal tadi kita bahasnya ialah kena kepada kenapa ulama letakkan 5 sifat tadi pada kalimah la. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu. Kenapa letak 5 tadi tu pada kalimah la? Sebab ulama katanya itu martabat zat la ta'yin. Nampak ada kalimah la tu. Jadi martabat diri Allah Ta'ala yang tidak nyata. Jadi kita nak tengok dengan mata kasar tak boleh, melainkan dengan pengajian dan bahas-bahas tertentu, ngaji melalui kenal yang nyata. Maksudnya apa? Kenal sifat kita, kenal sifat Allah tak nyata. Itu macam tu. Kenal diri kita yang nyata, kenal sifat Allah, zat Allah tak nyata. Boleh? Jadi 5 tadi itu wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamu. Wujud ni sifat apa dia? Nafsiyah ke salbiyah?
ialah kena kepada sifat nafsiyah. Salbiyah dia ada berapa sifat? 5 orang. 5 orang. Salbiyah dia ada 5. Mana? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah. Betul? 5 sifat ni kita tolak satu. Tolak wahdaniyah. Jadi ambil 4. Wujud lah bukan. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu. Wahdaniyah ni kita tolak. 4 campur yang satu tadi wujud. Jadi berapa? 5 dah. Wujud campur dengan wujud di dalam sifat nafsiyah. 5 di dalam sifat salbiyah, tolak 1, wahdaniyah tinggal 4. 4 tu gabung dengan 1 jadi 5. Boleh? Dan 5 tadi itulah termasuk di dalam martabat zat. Boleh? 5 tadi tu masuk di dalam martabat zat. Martabat zat ni kita nak bahas berkenaan makam ataupun darjatnya diri Allah Ta'ala. Itu kita nak bahas lah. Jadi buat kesimpulan martabat zat ni kita tak bahas berkenaan dengan lebih kepada sifat. Kita nak lebih kepada martabat diri Allah Ta'ala tu. Diri dia tu macam mana yang kata zat dia. Baik. Apabila kita katakan zat, kena kepada diri Allah, betul? Allah Ta'ala wujud. Ada ke tidak? Ada. Ni kita buat kesimpulan, ada. Ada Allah Ta'ala itu, ada dia tu pergi kepada yang kedua, qidam. Baik. Jadi Allah Ta'ala ni kita nampak ke tak ada tadi? Tak nampak. Tak nyata. Di segi pandangan kita, ada Allah Ta'ala itu ialah kena kepada sedia. Nampak? Jadi sedia di situ nak ibarat atas dasarnya diri Allah sedia. Ada lagi. Wujud pergi kepada qidam, maksudnya ada kepada qidam, maksudnya ada dengan sedia. Diri zat Allah Ta'ala tadi itu. Itu maksudnya kepada martabat zat la ta'yin. Darjat diri Allah Ta'ala yang tidak nyata. Melainkan kita nak nyata, kena kepada zat kita. Bahas itu. Bila bahas zat kita nyata, tak nyata zat Allah Ta'ala, kita tak boleh nak kata zat kita nyata, zat Allah Ta'ala nyata. Itu menyalahi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baharu. Kita nampak tu tidak nyata tu. Kita katakan lagi, apabila ada dah satu, lepas tu sedia. Ada dah satu, ada dah sedia, pergi kepada baqa. Baqa di situ nak bahas berkenaan martabat zat Allah Ta'ala juga. Maknanya nak cerita kata zat martabat Allah itu ialah kekal. Tak sama dengan martabat zat kita. Martabat zat kita ni binasa. Dan juga martabat zat kita ni tak sedia, baharu. Nampak? Zat kita ada, tetapi melalui daripada ketiadaan. Itu orang panggil, tak panggil qidam kita. Itu kita tu tak panggil. Nampak kaedah dia? Baik, berapa dah tu? 3 dah. Baik. Sekarang ni kita kena tenang lah. Cara Imam Syafi'i rahimahullah sebagai ulama besar kita, tokoh ahli fiqh, tetapi tauhid dia pun hebat, bukan tak hebat, tapi dikenali dengan ilmu fiqh. Dia kata macam mana? Makna kata nak tenangkan fikiran. Nak tenangkan fikiran. Imam Syafi'i kata macam mana? Kuatlah ketenangan. Ibarat bahasa dia, kuatlah ketenangan sampai masuk di dalam hati. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kita boleh berlatih diri kita sampai situ, insya-Allah ingatan kita tu kuat. Kuatlah ketenangan masuk
sampai di dalam hati. Apa maksud dia? Maksudnya kuat ni kita kena bersungguh. Kuat. Lebih. Jihad bersungguh-sungguh. Ketenangan kita tu duduk di mana? Zahir dengan luar. Imam Syafi'i tafsir nak jadi ketenangan tu apa dia? Satu, mindar kita. Akal kita lah. Jiwa kita kena ada. Kalau kita nak dapat ilmu dengan sungguh, kita kena ada mindar kita. Jiwa kita, hati kita, fikiran kita, zahir kita, batin kita. 6 dia sebut. Slow-slow. Mindar kita. Mindar. Ni fikiran lah. Akal kita. Akal. Mindar kita, jiwa kita, hati dulu. Hati kita, jiwa kita, fikir kita, zahir kita, batin kita. Ada 6 ni. 6 ni kita biar ibarat katanya seumpamanya kena kuat. Nampak tak tu? Ni panggil apa dia? Ni tajuk Imam Syafi'i dia kata apa? Tenangkan fikiran. Ni tajuk dia. Kalau kita tak tenang fikiran, payah semua tak masuk. Betul tak? Contoh kita tangkap ikan macam mana? Kita tangkap ikan haruan nak masuk dalam bekas. Kalau ikan haruan geduk macam tu, macam mana kita nak masuk dalam bekas? Betul tak? Tenangkan dia dulu. Tenang, baru masuk dalam bekas. Itu kaedah dia. Lepas tu kita nak tenang dia tu macam mananya? Tenang dengan hati, tenang dengan jiwa, tenang dengan fikir. Macam mana nak bagi haruan ni tenang? Nampak? Tenang dengan zahir. Zahir haruan pun kena tenang, batin haruan pun kena tenang. Nampak? Lepas tu pakai fikiran kita. Kaedah di situ. Maksudnya sekarang ni kita nak ambil apa dia? Berkenaan dengan sifat 20 masuk sampai ke dalam. Maknanya masuk ke dalam hati. Kalau kita ambil pengajian malam ni tak masuk sampai ke dalam hati, apa dia? Tenang fikiran tidak ada. Bila tenang fikiran tidak ada kuat ketenangan masuk ke dalam hati. Tidak ada. Apabila tidak ada, satu perkara pun tidak masuk. Ataupun masuk tetapi kemudian lupa. Sebab apa dia? Dia masuk tak sampai ke dalam hati. Kenapa masuk tak sampai ke dalam hati? Sebab dia tidak kuat. Ataupun masuk ke dalam hati tetapi tak ada sampai kuat. Tak kuat. Maksudnya masuk begitu ya. Ibarat kata macam mana? Kita masuk kelas tu, hanya masuk macam tu ya. Bila kita masuk macam tu, tanpanya sampai kuatnya ke dalam hati, benda tu akan keluar balik. Maksudnya kena lebih kepadanya tenang fikiran. Imam Syafi'i kata ajar kitanya kuatlah ketenangan masuk di dalam hati, sampai ke dalam hati. Masuk sampai ke dalam ataupun di dalam hati. Nampak? Bermakna tadi sampai ke hati belum? Maksudnya kita dapat pegang tadi terus letak ke hati. Insya-Allah lupa tu payah lupa. Letak sampai ke hati. Jangan letak ke fikiran saja. Biar letak ke fikiran tu, jangan saja situ. Nak biar rasa sampai ke hati tu. Dah sampai ke hati, payah lupa. Tu. Ibarat kata harganya, nilai benda tu. Saya tanya, kalau duit kita nak simpan depan rumah ke dalam rumah? Pasti dalam rumah itu. Itu apa? Kita tahunya kuat di dalam rumah, bukan di luar rumah. Di luar orang senang nyamuk. Maksudnya syaitan mudah bawa lari. Ilmu kita kalau duduk di kepala saja. Sebab syaitan dia boleh kacau, iblis dia boleh kacau di fikiran, tetapi hati payah. Nampak kaedah dia tu? Itulah Nabi Khidir dia ajar kita. Tanamkan muda di dalam hati. Tu Nabi Khidir ajar. Kata Nabi Khidir masih hidup lagi, tahu mana duduk sebelah. Tanam muda dalam hati. Kita di belakang dia sebut. Maksudnya kita di sini.
Apa maksud kata Nabi Khidir? Tanam, apa makna tanam? Nabi Khidir tafsir kepada kita. Apa dia? Sentiasa tu tanam. Kalau orang nak buat kebun, kalau tak tanam dapat tak hasil buah? Tak jadi, betul? Tanam. Maksudnya tanamkan, sentiasakan. Selalu. Itu Nabi Khidir kata. Selepas tu apa tadi? Muda. Pelik tanam muda. Apa tanam muda ni? Ialah kalau kita cakap muda kan, tanam muda, Nabi Khidir tafsir ialah hidup. Muda ni hidup. Kita tanya, orang muda ni kuat tak? Kuat. Apabila nak buat apa ikut kekuatan dia, semua subi boleh buat. Itu muda. Nak mengaji masa muda, nak buat kerja masa muda, nak apa saja masa muda. Muda tu panggil hidup, masa hidup. Tu Nabi katanya nak buat apa tu jangan buat sampai masa tua. Maksudnya muda sebelum tua. Nampak dia? Nampak tu? Hidup. Mana selepas tu? Tengok anak-anak muda ni ramai ni. Betul? Otak dia ligat, bukan tak ligat. Nampak buku tak ada. Semua otak yang bagi dengan dada. Ingatan dia kuat. Kita ni buku, balik lupa balik. Dia ada, boleh tangkap. Cuba tanya balik lagi nanti. Tu dia. Nampak kaedah dia? Jadi, tanamkan muda di dalam hati. Ataupun di hati. Bahasa dia macam tu. Maknanya, di hati tu maksud apa dah? Apa maksud di hati? Ialah di iman. Tu, Nabi Khidir tafsir. Di hati tu, dia di iman. Maksudnya, hati kalau tidak ada iman, mati hati. Nak ada iman, ialah iman itu kuatkan kita, bawa kepada yakin, pergi kepada sabar, pergi kepada tenang. Nampak? Kalaulah tak ada iman, tak jadi. Contoh, kita naik kelas muzakarah, pengajian kitab turas kita ni, ada kata iman kita? Ada. Sebab kita letak di hati kita tu iman ada. Kita percaya bahasa Melayu, iman bahasa Arab, bahasa Melayu, kita percaya ilmu ni tak boleh menyesatkan kita. Ilmu ni sebagai asas dan untuk ketenangan kita. Maksudnya ilmu itu adalah, ilmu tauhid itu ibarat kata bumi sebagai nak menenangkan pokok. Kalau nak tanam pokok tidak ada bumi, tergantung pokok. Jadi tak tenangkan pokok. Ibarat kita nak hidup di atas dunia, nak boleh menenangkan kita dunia dan akhirat, kena ada tempat pijak. Ilmu tauhid. Atau Nabi kau diajar kita tu lah. Nampak kaedah dia. Kita jangan ibarat kata seperti apa dia? Jangan beraja di hati. Tu sifat apa dia tu? Sifat Fir'aun. Kalau sifat beraja di hati, mengaji pun tak nak mengaji. Tanda tu. Rendah diri pun tak nak, sentiasa bertakabur. Tu beraja di hati. Dengan orang tak nak bertunduk. Tu beraja di hati. Nak menaklukkan orang, nak menguasakan orang, nak mengatasikan orang. Tu sifat Fir'aun. Tapi kelebihan dia, Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia jenis orang nakluk, boleh menaklukkan orang. Tetapi seorang dia tak boleh menakluk. Siti Asyah. Tuhan tak izin. Baik. Bermakna sekarang kita nak menaklukkan apa dia? Nakluk kepada ilmu yang Allah Ta'ala dibenarkan. Tu. Di situ tak ada masalah. Tapi jangan beraja di hati. Baik. Kalau beraja di hati, tak tenang macam Fir'aun. Semua dia main melalui mengatasi kuasa dia. Betul. Sekarang kita tenang. Nak masuk ni? Tenang. Boleh. Dah sampai ke hati dah. Berapa dah tadi? Berapa dah tadi? 3 dah. 3 mana satu cuba bilang? Wujud, qidam, baqa. Betul. Ada Allah Ta'ala sedia. Ada Allah Ta'ala kekal. Baik, yang keempat, ada Allah Ta'ala baqa, mukhalafah dah. Mukhalafah. Ada Allah Ta'ala itu mukhalafah, ialah kena kepada Allah Ta'ala. Ada zat dia itu berkekal dia, ada zat Allah Ta'ala itu sedia, ada dia pun kekal, ada dia pun mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, tak serupa dengan benda yang
baru. Itu zat Allah Ta'ala. Itu kita nak bahas masalah martabat zat la ta'yin. Nampak? Lepas tu lah apabila orang kata Tuhan bertempat tu tak kena lah tu. Kalau orang kata Tuhan bertempat ke ibarat katanya seperti kita. Sebab kita pun bertempat. Mana nak kata macam tu? Tak boleh. Sebab tempat tu nyata. Zat Allah Ta'ala tidak nyata. Apabila tidak nyata, macam mana kita kata Allah Ta'ala bertempat? Tidak sama sekali. Apa kaedah dia? Jelas situ. Itu ulama buat kajian dah. Nampak? Baik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala lil hawadisi. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Apa berdiri dengan sendiri tadi? Ialah kena kepada zat Allah. Zat Allah berdiri dengan sendiri. Yang kata mukhalafah tadi, yang katanya berkekal tadi, yang katanya sedia tadi, sampai ke wujud. Dia akan balik macam ni. Cara kita nak kemah wujud ada Allah Ta'ala dengan kidam. Laju jam masuk waktu azan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak bilang macam ni. Kita bilang wujud ada Allah Ta'ala zat diri dia. Kidam ada zat diri itu sedia. Baqa ada zat diri sedia dan kekal. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ada zat diri Allah Ta'ala sedia, lagi kekal, lagi tak sama. Nampak? Dengan yang makhluk yang baru. Patah balik pula. Wujud zat Allah Ta'ala ada, dirinya sedia tadi itu, dan kekal dia, menyalahi dengan yang baru, diri dengan sendiri. Nampak rupa dia? Allah Ta'ala diri dengan sendiri. Baik. Apabila diri dengan sendiri, kita balik kepada siapakah yang diri dengan sendiri? Nampak? Balik kepada Allah yang satu. Allah satu yang mana? Yang sedia, yang kekal, yang menyalahi dengan yang baru. Baik. Apabila kita katakan lagi Allah Ta'ala yang berdiri dengan sendiri, yang kata menyalahi dengan yang baru, ialah siapa? Patah balik kepada Allah lah. Allah Ta'ala yang zat dirinya, dan yang dia tu sedia, ianya kekal. Baik, kita patah balik kepadanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, yang menyalahi dengan segala yang baru, yang kata kekal. Siapa kau sini? Ialah Allah yang diri sendiri, yang sedia laginya. Apa dia ni? Yang sedia. Nampak? Baik, kita patah balik pula kepada Allah Ta'ala yang sedia. Dia ni siapanya? Yang dia yang sedia itu, yang katanya berdiri dengan sendiri. Sedia tadi, yang katanya menyalahi dengan segala yang baru. Sedia tadinya, yang katanya berkekal. Sedia tadi itu balik kepada Allah yang zat diri sendiri. Kaedah dia. Kemah dapat macam itu. Bila orang kata Allah Ta'ala bertempat, kita pergi kepada mukhalafah. Apabila orang kata Allah Ta'ala lemah, kita pergi kepada qiyamuhu ta'ala binafsih. Nampak? Apabila orang kata Allah Ta'ala binasa, kita pergi kepada kekal. Apabila orang kata Allah Ta'ala baru, kita pergi kepada qadim. Nampak? Jadi bermakna tu semua tu meliputi balik. Itulah kita patah balik kepada tajuk tadi, ialah di dalam kalimah la ilaha illallah ada 4 kalimah, dan di dalam 4 kalimah itu ada beberapa sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala kita kena tahu serta dia mengaku di dalam hati. Di antara kalimah la ilaha illa Allah ada sifat-sifat tertentu pada kalimah. Yang kita bahas pada malam ni ialah kena kepada kalimah la yang pertama, dinamakan martabat zat la ta'in. Nampak? Berarti la tadi itu adalah kalimah tauhid. La satu ibarat kata kalimah tauhid. Itulah ulama katanya sebab diletakkan 5 sifat wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih pada kalimah la. Itu jawapannya. Last. Dah. Boleh cukup dulu, makna katanya lebih kurang tu lah baik. Baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada
saya sendiri silap salah tu daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك